Okey. Saya cuba mesej Aish lah, tanya dalam grup. Tanya dia okey tak? Kat situ. Okey. Inilah. Okey, so hari ni fokus kita adalah linear equation. Okey, kita nak tahu asas berkenaan dengan linear equation. Kita equation apa? Macam mana? Okey. 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 So, linear equation, sebelum kita nak kenal dengan lebih lanjut, kenal dengan lebih mendalam, kita kena tahu beberapa benda yang asas. Okey? Iaitu bila disebut linear equation, okey, persamaan linear. Okey, ada perkataan persamaan. Okey, persamaan. So dia ada perkataan persamaan. Bila disebut ada persamaan, maka ada equal sign. Okey, ada simbol sama dengan. Okey, itu adalah persamaan lah. Okey, linear. Linear adalah linear. Okey, dia terdiri dalam polinomial. Okey, polinomial itu apa dia? Polinomial adalah susunan algebra dengan keadaan berkuasa yang tinggi dan menurun. Dia menurun. So contoh x kuasa macam ni lah. Contoh x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tolak 1/2x tolak 50. Macam tu. Okey. Ini adalah polinomial. Okey, polinomial. Polinomial adalah expression yang dimulakan dengan kuasa yang tertinggi dan disusun dalam keadaan menurun. So x kuasa 3, x kuasa 2, x kuasa 1, x kuasa kosong. X kuasa kosong nilai dia 1. So sebab tu kita tengok belakang sekali nombor sahaja. Okey. So dalam polinomial dia ada nama-nama yang lain. Okey. Contoh kalau x berkuasa 1, contoh x berkuasa 1 macam ni lah, x tambah 3, ini adalah linear. Okey, ini adalah linear expression. So kalau x kuasa 2 tambah 3x tambah 1, ini adalah quadratic expression. Quadratic. So dia adalah nama-nama dia lain. Okey. So linear. Linear ada dalam polinomial. So linear apa dia punya karakter dia? Karakter dia adalah algebra itu, variable itu berkuasa 1. Maksudnya dia punya kuasa paling tinggi dia adalah kuasa 1. Inilah linear. Okey, so x kuasa 1 ataupun variable. Variable kuasa 1. Okey, so kita dah kenal apa itu linear, kita dah kenal apa itu equation. Baik. Equation sama dengan ni sama dengan, okey, kita kena faham dia punya karakter dia bila disebut sama dengan apa sahaja yang kita buat di sebelah kiri, okey, di sebelah kanan pun akan dilakukan benda yang sama. Begitu juga apa yang kita buat di sebelah kanan, di sebelah kiri pun akan dilakukan benda yang sama. Apa maksud dia? Maksudnya contoh okey, 3 sama dengan, okey, contoh nak letak 3 dan belah kanan ni 1. Contoh. Okey. Kita nak melakukan sesuatu operasi ataupun mewujudkan sesuatu operasi. Okey. Saya di sebelah kiri saya nak tolak 3. Sekarang ni di sebelah kiri saya tolak 3. Maka
di sebelah kanan akan dilakukan benda yang sama. So, sebelah kanan pun akan tolak 3 juga. Tu maksud dia. Okey, bila mana ada sama dengan, okey, apa saja operasi yang kita buat di sebelah kiri, di sebelah kanan pun akan dilakukan benda yang sama. Begitu juga sebaliknya. Okey, so itu dah, itu kita kena faham apa sama dengan. Okey, dan dalam equation, okey, bila saya sebut equation, boleh jadi linear, kuadratik, kubik, okey. So, dalam equation, kita kena tahu dua lagi karakter, iaitu 1 dan 0. Apa itu 1 dan 0? Okey, bila mana melibatkan operasi darab dan bahagi, dia punya identiti dia adalah 1. Okey, identiti dia adalah 1. Nanti kita akan cerita apa yang dimaksudkan dengan identiti. Manakala untuk tambah dengan tolak pula, dia punya identiti dia adalah 0. Okey, identiti ni bermaksud dia firm dengan diri dia. Dia apa dia apa kata tetap pendirian. Dan dia tak memberi dia tak dipengaruhi oleh apa-apa pun. Itu identiti. Okey, ingat darab bahagi mesti berkuasa mesti kita akan dapat identiti dia 1 dan tambah tolak identiti dia 0. Okey. So tiga ni, yang ni lah, 3 perkara ataupun 3 syarat yang sangat penting, yang basic yang kita perlu tahu. Okey. Baik, saya risaulah Aish tak masuk lagi. Siapa yang sekelas dengan Aish ataupun homeroom dengan Aish, bolehlah tolong message dia ataupun call dia. Okey, boleh tak? Risau dia ni, dia line dia tak ada ke, internet dia tak ada ke, ataupun dia terlupa ke yang hari ni hari Ahad. Boleh tak siapa-siapa tolong saya bagi 1 minit untuk tolong call Aish, bagi siapa yang classmate dia ataupun host homeroom dia. Sebab kita tak naklah kalau kita ketinggalan. Okey, 1 minit tolong call, tolong message dia. Kalau tak berjaya juga tak apalah. Kita fahamlah, mungkin Aish ada urusan tersendiri. Okey, ada sebarang update tentang Aish? Ada siapa-siapa tolong call Aish? Saya ada mesej dalam grup tapi tak ada reply. Siapa yang ada update tentang Aish, bolehlah tolong maklumkan. Oh, ada chat. Diangkat tak Batrisha? Mak dia angkat. Okey. Dia belum bangun. Okey. Itulah urusan sendiri. Okey, tak apa. Mungkin letih kot. Malam ada bola kan. Bola siapa ya? Arsenal dengan apa? Bournemouth. Lepas tu itu je lah. Okey. Terima kasih Batrisha. Tak apa, dia mesti tengah basuh muka ke apa ke. Okey. Baik. 3 perkara 3 perkara. Dia masuk dah. Jom kita welcoming Aish. Assalamualaikum Aish. Selamat pagi. Aish okey? Okey, sir. Okey. Sempat tak masuk ke? Sebab tadi bangun pukul 9, lepas tu nak lelap kejap. Kata terlelap lebih. Sorry, Tak sir. apa. Okey, tak apa. Yang penting awak dah segar kan? Fresh. Okey, yang penting basuh muka dulu. Jangan lupa standby air, makanan atas meja tu. Okey? Jangan lupa, dan berterima kasih pada mak awak. Mak awak tolong kejutkan awak. Okey Aish, kita sekarang ni, dan rakan-rakan semua, kita dalam linear equation. Okey, ada beberapa perkara yang kita perlu faham dan kenal sebelum kita melakukan latihan. Okey, iaitu linear dia punya variable ataupun x dia adalah kuasa 1.
Maksudnya kuasa paling tinggi dia adalah kuasa 1. Dan equation adalah persamaan. Bila disebut persamaan, akan ada equal sign. Dan equal sign, dia punya karakter dia adalah apa saja operasi yang kita buat di sebelah kiri, okey, maka di sebelah kanan pun akan dilakukan benda yang sama. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan operasi ataupun kita mewujudkan operasi yang baru di sebelah kanan, maka di sebelah kiri pun akan diwujudkan ataupun akan dilakukan operasi yang sama. Contoh dekat sini, 3 sama dengan 1. Jadi saya nak tolak 3 di sebelah kiri, maka di sebelah kanan pun kita kena tolak 3 juga. Itu maksud dia. Okey. Dan untuk next benda yang kita perlu tahu adalah bila melibatkan darab dan bahagi, kita punya identiti adalah 1. Dan tambah dengan tolak, kita punya identiti adalah kosong. Okey. Identiti ni bermaksud nombor itu tak dipengaruhi, tak memberi kesan, dan dia dia ada tetap berdirian dia panggil firm. Okey, so, apa yang dimaksudkan dengan identiti tapi dalam latihan baru orang akan nampak. Okey, kemudian okey, kita potong nanti kalau saya ingat jom kita pergi kepada contoh. Ada 10 contoh. 10 contoh. Okey. Baik, X. Oh, kita ingat dah. Alhamdulillah. Dah ingat dah. Perkara yang keempat adalah kita nak pastikan variable sebagai subjek. Bila mana disebut variable sebagai subjek, bermaksud kita nak huruf yang kita nak cari nilai itu. Okey, contoh dia kata solve the value of x ataupun solve this equation. So bermaksud kita nak cari nilai variable itu. Kalau x lah. So bila mana disebut subjek, bermaksud variable itu mestilah koefisien dia 1 dan kuasa dia pun 1. Dan dia duduk seorang-seorang di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Okey, subjek dia duduk seorang-seorang dan dia punya koefisien dia adalah 1 dan dia berkuasa 1 dan dia mesti sama ada duduk di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan seorang-seorang. Okey, contoh, jom kita pergi kepada latihan. Okey, sebelum ni awak ada awak ada belajar yang main pindah-pindah. Okey, positif pindah jadi negatif, negatif pindah jadi positif. Baik, sebelum kita pergi ke situ, macam mana boleh wujudnya teknik itu daripada yang inilah wujud daripada jalan kerja yang sebenar. Ini adalah jalan kerja yang sebenar yang kita memang memahami konsep. Sebab pindah-pindah tak ada dalam matematik. Okey, pindah-pindah, ni pindah jadi positif, ni pindah, tak ada. Istilah pindah memang tak wujud dalam matematik, dalam kalkulus ke, okey, memang tak wujud. Yang wujud adalah konsep yang ni. Okey, x tambah 3 sama dengan 4. Bila mana kita menggunakan x, kita kena pastikan x sebagai subjek. Waktu form 2, awak dah belajar dalam topik 1 iaitu rearrangement formula. Jadikan variable as a subject. So, dekat sini tambah 3, nampak? Positif 3. Tambah 3. Tambah, lawan dia tolak. Kita bila mana kita nak menjadikan nombor itu sesuatu identiti, kita kena lawan dengan pasangan dia. Kalau tambah, lawan dia dengan tolak. Kalau darab, lawan dia dengan bahagi. Dan kita akan lawan dengan dirinya sendiri, tapi berlainan simbol. Maksudnya, kalau tambah, tolaklah dengan nombor dia. Kalau darab, bahagilah dengan nombor dia. Itu maksud dia. Okay, so dekat sini saya nak menjadikan 3 ataupun saya nak menghapuskan 3. Maka saya kena jadikan dia identiti. So, kalau positif 3, lawan dia adalah tolak 3. So, x tambah 3 tolak 3. Nampak tak? Tolak 3 tu tak ada pun dalam equation. Tapi sebab kita mewujudkan dia. So, bila kita mewujudkan dia di sebelah kiri, maka di sebelah kanan pun akan mewujudkan operasi yang sama. Dekat sebelah kiri saya tolak 3. Maka dekat sebelah kanan pun kena tolak 3 juga. So, positif 3 tolak 3 jadi kosong. Itulah identiti. Dan dia tak ada efek apa-apa pun. So, tinggal x saja. Sebab x tambah kosong, x. Itu yang maksudnya tak memberi kesan apa-apa.
Okey, tak dia tak mempengaruhi sesiapa pun. Dia firm. Okey. So X sama dengan 4 tolak 3, 1. Itulah jawapan dia. Itulah jalan kerja yang sebenar. Yang bila mana awak diajar oleh teknik, pindah-pindah positif, pindah jadi negatif. Tapi sebab kita nak kita nak belajar, nak bagi nampak jalan kerja itu, sebab tu cikgu menggunakan perkataan pindah-pindah. Ni pindah jadi positif jadi negatif. Darab pindah jadi bahagi. Sebab kita nak mempercepatkan kita punya proses. Tapi dalam kepala kita kena faham yang ni lah. Okey. Baik. So, X tolak 4 sama dengan 10. Kita nak jadikan X sebagai subjek, maka kita perlu lawan dia. So, tolak lawan dia tambah. So, X tolak 4 tambah 4 sama dengan 10 pun tambah 4. So, kita akan dapat X sama dengan 14. Cikgu, kalau kami dah faham yang ni, tapi kami tak nak buat jalan kerja yang step by step ni, boleh ke? Yang kami nak guna perkataan pindah-pindah tadi. Boleh. Okay, bila mana awak dah faham konsep ini, so awak bolehlah mempercepatkan jalan kerja awak. Okay. So tak perlulah tunjuk yang, di sebelah kiri tambah 4, di sebelah kanan pun tambah 4. Sebab awak dah boleh kira dalam kepala. Dan awak dah boleh faham yang pindah itu sebenarnya wujud daripada jalan kerja macam ni. Okay, tapi ini saya nak tunjuk je. Baik, X bahagi 4 sama dengan 5. Bahagi 4. Okay, so kita nak jadikan X sebagai subjek. Bawah dia ada nombor 4 dan dibahagi. Bahagi 4, lawan dia darab 4. Kalau bahagi negatif 4, lawan dia darab negatif 4. Nampak tak? Kita bahagikan dengan nombor nombor dia sendiri. Macam tu. Baik, so dekat sini X bahagi 4 darab 4 sama dengan, nampak tak? Kita wujudkan darab 4, maka di sebelah kanan pun kita darab 4 juga. So, bila bahagi 4, darab 4, ataupun bahasa kita nak bagi nampak dia sebenarnya adalah 1/4 darab 4. So, kalau awak tekan kalkulator, 1/4 darab 4, dia akan jadi 1. Okey, so dekat situlah bila mana operasi darab dan bahagi, dia punya identiti dia adalah 1. Sebab bila dapat 1 darab dengan X tak memberi kesan apa-apa pun. Kita kekalkan X. Nampak tak? Dia tak mempengaruhi pun sekeliling dia. So dia sangat firm. So 1 darab X, X. Okay. So X sama dengan 20. Okay. Kita teruskan lagi. So 4X sama dengan 16. Kalau dia punya sebutan betul dia 4 darab X. 4 darab X sama dengan 16. Ingat lagi, algebra adalah gabungan hasil darab antara nombor dan variabel. So 4X itu adalah algebra dan dia digabungkan oleh hasil darab, iaitu 4 darab X. So darab lawan dia bahagi. So kita ambillah 4X bahagi 4. Di sebelah kiri kita bahagi 4, maka di sebelah kanan pun kena bahagi 4. So 4 bahagi 4, 1. 1 darab X, X. So X sama dengan 4. Okay. Siapa yang nak buat step by step macam ni, cantik, kemas. Okay. Maksudnya dia suka dengan jalan kerja yang teliti. Tapi siapa yang nak shortcut ataupun nak menggunakan teknik pindah-pindah itu, dia boleh juga. Okay. Tak salah pun sebenarnya. Cuma salah dari segi term pindah-pindah tu. Ingat, pindah-pindah tu tak wujud. Tak wujud. Konsep pindah-pindah tak ada. Okay. So 3X tolak 10 sama dengan 2. Okay, dah start soalan 5 ni dah ada gabungan operasi. Maksudnya darab bahagi dengan tambah tolak. Okay, 3 darab X tolak 10 sama dengan 2. Okay, bila mana dapat soalan macam ni, kita settlekan nombor yang tak duduk rapat dengan variable. Kita settlekan nombor yang tak duduk rapat dengan variable. Antara 3 dengan negatif 10, negatif 10 tak duduk pun dengan variable. Maka kita settlekan itu dulu. So, negatif 10. Tolak 10. Nampak tak? Kita sebut tolak 10. So, lawan dia adalah tambah 10.
So 3x tolak 10 tambah 10. Kita mewujudkan tambah 10. Maka di sebelah kanan pun tambah 10. So dapatlah 3x sama dengan 12. Okey. Oh, 3 darab x. So 3 darab x sama dengan 12. Darab lawan dia bahagi. So bahagi 3 dan di sebelah kanan pun kena bahagi 3. So tinggallah x sama dengan 4. Macam tu. Okey, setakat ni boleh? Boleh, sir. Okey, alhamdulillah. Baik. Next, 4x ataupun 4 darab x bahagi 5 tambah 2 sama dengan 8. Okey, kita tengok kat sini. 4 duduk sebelah dengan x, dia duduk rapat dengan x. 5 dia duduk juga dengan x, tapi dia dia berada dalam pecahan. Dia berada dalam pecahan. Okey, dia terasing tapi masih dalam pecahan yang duduk sekali dengan x. So kita tak boleh settlekan yang tu dulu. Tambah 2 sangat jauh dengan x. Maka kita settlekan dulu tambah 2. So tambah lawan dia tolak. So 4x bahagi 5 tambah 2 tolak 2 sama dengan 8 pun kena tolak 2. So 4x bahagi 5 sama dengan 6. Okey. Kemudian kita nak matikan 5. Sebab yang paling duduk rapat dengan x adalah 4. So kita settlekan 5. So 5 bahagi lawan dia darab. So kita darab 5, sini pun darab 5. Macam tu. Okey, pun boleh juga. So 5 bahagi 5, 1, tinggallah 4x sama dengan 30 dan kita bahagi 4 ke dua-dua bahagian, kita akan dapat x sama dengan 30/4 ataupun 15/2. Okey. Jalan kerja yang teliti memang panjang. Tapi bagi siapa yang tak suka panjang-panjang, boleh ringkaskan dengan kaedah teknik pindah-pindah. Sebab nama dia teknik. Teknik. Okey. Settle? Jom. Soalan 7. Okey, kalau perasan, apa beza soalan 6 dengan soalan 7? Soalan 6, expression gabungan antara pecahan dengan nombor bulat. Pecahan dengan bukan pecahan. Contoh, 4x/5 adalah pecahan. Okey, kemudian 2 itu adalah bukan pecahan. Itu beza dia. Okey, soalan 7, 3x tambah 1 dibahagikan dengan 4. So ini dikira satu pecahan sahaja. Dia bukan gabungan antara pecahan dengan bukan pecahan. Okey, yang ini adalah satu pecahan. So bila disebut satu pecahan, maksudnya kita boleh settlekan lah bahagian penyebut itu. So bahagi 4, lawan dia darab 4. So kita darab 4, sebelah kanan pun darab 4. So dapatlah 3x tambah 1 sama dengan 16. Kemudian kita settlekan tambah 1. So tambah 1, lawan dia tolak 1. So 3x tambah 1 tolak 1 sama dengan 16 tolak 1. So dapatlah 3x sama dengan 15. Dan kita bahagi 3 ke dua-dua bahagian. Dan x sama dengan 5. Okey. So kita boleh laju lagi sebab saya yakin awak dah nampak dah. Oh, inilah dimasukkan equation sama dengan, dan inilah dia punya beberapa karakter dia. 4 bahagi x sama dengan 2. Okey, soalan rapat ini dia bagi contoh bila mana x berada di bahagian bawah. Okey, ingat untuk menjadikan x sebagai subjek, dia mesti duduk seorang-seorang dan dia mesti berada di bahagian bawah. Bahagian bawah benda. Bahagian atas. Sebab kalau dia berada di bahagian bawah, dia takkan duduk seorang-seorang sebab atas dia masih ada nombor. Okay, so kalau dia duduk seorang-seorang, dia duduk ke atas, confirm dia boleh duduk seorang-seorang. Okay, so ini satu pecahan. Okay, di sebelah kirinya hanya ada satu sebutan iaitu pecahan, dan di sebelah kanan pun satu sebutan juga, satu term. Okay, kalau dapat soalan macam ni, kita boleh tukar tempat sahaja. Tukar tempat sahaja. 2 dengan x, kita tukar tempat tanpa melibatkan simbol. So, 4/2 sama dengan x. Okay. So, dapatlah x sama dengan 2. Ataupun kalau nak bagi nampak mengikut karakter-karakter yang kita faham sebelum-sebelum ni, boleh. Maksudnya macam ni. Okey, bahagi x, lawan dia darab x. So 4 bahagi x darab x. Sebelah kanan pun kita darab x. So dapatlah 4 sama dengan 2x.
Kemudian kita nak X seorang-seorang, maka kita bahagi 2 di kedua-dua bahagian. So dapatlah X sama dengan 2. Ini ikut konsep. Okey, ini ikut konsep. Yang tadi teknik kita ubah tempat saja, tukar tempat saja. Ini adalah ikut konsep. Okey. 9. 3 per X tambah 1/2 sama dengan 5. Ada 2 pecahan. Okey, maksudnya ada 2 sebutan dan dua-dua itu adalah pecahan dan di sebelah kanan hanya ada 1 sebutan. Okey. Sama je dia punya konsep dia, iaitu kita settlekan yang nombor ataupun term yang tak duduk bersama dengan X. Contoh positif 1/2. So kita settlekan yang itu dulu. So 3 per X tambah 1/2, kita nak settlekan tambah 1/2, lawan dia tolak 1/2. Sama dengan 5 tolak 1/2. Okey, so dapatlah 3 per X sama dengan 5 tolak 1/2, dapatlah 9/2. Okey, baik. Saya tunjuk yang ikut konsep dulu. Okey, ini ikut konsep, ini ikut teknik. So dekat sini saya nak X duduk di bahagian atas, maka saya akan darabkan X kedua-dua bahagian. So 3 per X darab X sama dengan 9/2 darab X. So dapat 3 sama dengan 9/2 X. Ataupun 9X/2. Okey, atas darab dengan atas. Okey, so kemudian kita darab 2 sebab kita nak mematikan 2 itu. So dapatlah 6 sama dengan 9X. Dan kita nak X seorang-seorang. So kita bahagi 9 kedua-dua bahagian. So kita akan dapat X sama dengan berapa ni? 2/3. So lah jawapan dia. Itu adalah ikut jalan kerja yang kita faham konsep. Tapi bila kita dah faham konsep, kita nak meringkaskan jalan kerja, kita nak buat teknik. Okey, teknik dia adalah yang ni. Di sebelah kanan ni teknik. Okey, teknik dia adalah bila mana ada variable di bahagian bawah dan di sebelah kiri hanya ada satu term, di sebelah kanan pun hanya ada satu term dan dua-dua belah adalah pecahan. Okey. So dekat sini teknik dia darab silang. You ada belajar kan darab silang. So X bawa naik sini dan 2 bawa naik sini. Itu dinamakan darab silang. So ataupun cross multiplication. Cross multiplication. So dapatlah 3 kali 2 sama dengan 9 kali X. So dapatlah 6 sama dengan 9X. Kemudian kita pindahkan 9. Itu pun teknik juga. Kita pindahkan 9. 9 darab, pindah jadi bahagi. So 6/9 sama dengan X. So kita kecilkan. So 2/3. Itu adalah teknik. Okey, maksudnya bila disebut teknik, kita menghiddenkan, kita sorokkan ketelitian jalan kerja dalam teknik. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan? Laju ke ataupun sederhana ke? Semua okey? Okey, Juan okey. Alisha pun okey. Aish pun okey. Patricia pun okey. Hajar, okey? Okey, sir. Okey, baik. So, last contoh. X tambah 1 per X tolak 4 sama dengan 1/2. Jom kita buat cara ikut konsep, cara teliti. Okey, cara teliti. So, kita settlekan tolak 4. So, lawan dia tambah 4. So, X tambah 1 per X tolak 4 tambah 4 sama dengan 1/2 tambah 4. So, dia akan dapat X tambah 1 per X sama dengan 1/2 boleh tambah 4, boleh tekan kalkulator. So, dapatlah 9/2. Okey. So, dekat sini, saya masih lagi buat kaedah ikut konsep. So, X tambah 1 per X darab X sama dengan 9/2 darab X. So, dapatlah X tambah 1 sama dengan 9X/2. Okey. So, dekat sini saya nak mematikan 2. So, ni kena hati-hati. Nampak tak? Di sebelah kiri ada expression, bukan lagi satu term. Okey, bila mana ada lebih daripada satu term, okey, yang digabungkan oleh tambah ataupun tolak, ini dinamakan sebagai expression. So, bila mana kita nak mematikan 2 dekat bahagian bahagi itu, lawannya darab, betul?
Tapi bila mana dua ini nak didarabkan dengan di sebelah kiri ini, di sebelah kiri ini expression. Ingat, bila disebut expression dan diganggu oleh mana-mana nombor ataupun variable oleh darab, maka kita perlu perlu lindungkan dia, bracketkan dia. Kita perlu bracketkan dia. So dekat sini kita akan darab dua. Okay, so bila kita darab dua, ini ada bracket, kita lindung diri mereka. So yang ni pun 9x per 2 darab 2. Sebab bila expression, bila didarabkan dengan mana-mana nombor ataupun algebra, berlakulah extension. Okay, so kita expand lah. So kita expand 2 darab x, 2 darab positif 1. Okay, so dapatlah 2x tambah 2 sama dengan 9x. Kemudian kita bahagikan bahagikan 9 ke dua-dua bahagian sebab kita nak x sahaja. Oh, sorry. Sebelah kiri pun ada x. Tak boleh, kita tak boleh bagi 9. Tak boleh, tak boleh. Sabar. Okay, cantik. So, nampak tak? Sebelah kiri ada x, sebelah kanan pun ada x. Tadi contoh-contoh sebelum tadi hanya satu bahagian je ada x. Sekarang ni kedua-dua bahagian ada x. So kita masih lagi menggunakan konsep yang sama, iaitu x duduk satu bahagian dan nanti x mesti duduk seorang-seorang. Dia di satu bahagian lagi mestilah nombor sahaja. So saya pindahkan 2x. So dekat sini 2x tolak 2x tambah 2 sama dengan 9x tolak 2x. Okay, sebab 2x positif. So lawan dia negatif. So kita tinggallah 2 sama dengan 7x. So kita nak dapatkan x sahaja. So kita bahagi 7 ke dua-dua bahagian. So x sama dengan 2/7. Ini ikut konsep. Nampak tak? Jalan kerja dia panjang. Okay, jalan kerja dia panjang. So sebab itu wujudnya teknik. Okay, jom kita buat teknik pula. Teknik. So teknik dia adalah negatif 4, kita pindah jadi positif 4. So, x tambah 1 per x sama dengan 1/2 tambah 4. Boleh tekan kalkulator. So, x tambah 1 per x sama dengan 9/2. Dan di sebelah kiri hanya ada satu pecahan. Di sebelah kanan pun hanya ada satu pecahan. So, kita boleh cross multiplication. Okay, darab silang. So, dia akan jadi 2. Macam biasa juga, expression masih letak kurungan. So, x tambah 1 sama dengan 9 darab x, 9x. So, kita darab dalam, expand. So, 2x tambah 2 sama dengan 9x. Dan kita pindahkan 2x ke kanan. Positif 2x jadi tolak 2x. So, 9x tolak 2x. Dan 2 sama dengan 7x. Dan kita pindahkan 7, darab, lawannya bahagi. So, 2/7. Ini adalah teknik. Nampak tak? Beza tak? Yang ni panjang, biru ni panjang. Tapi bila kita mengamalkan teknik dengan memahami konsep, so kita boleh ringkaskan jalan kerja kita. Okay. So, bagi siapa yang dia nak buat ulang kaji ataupun dia jenis yang nak buat latihan banyak-banyak, so bolehlah guna teknik. Bagi siapa yang suka share buku dia, buku nota dia nak bagi orang lain baca, seelok-eloknya buatlah konsep, tunjuk konsep. Sebab kita kena assume yang pembaca yang nak baca buku awak tu seolah-olah zero knowledge, tak tahu apa-apa. So cantiknya kita tunjuk satu persatu dengan teliti, baru mereka akan faham. Okay, baik. Itulah beberapa contoh sebelum kita pergi kepada latihan. Itulah linear equation. Bila disebut equation, konsep dia sama je untuk linear, untuk kuadratik, untuk kubik. Cuba bezanya kalau dalam kuadratik dan ke atas, kuasa 2 dan ke atas, dia ada kuasa-kuasa. So bila kuasa pun ada lawan dia juga, ada identiti dia juga. Kuasa lawan dia punca kuasa. Okey. So ada apa-apa soalan sebelum kita pergi kepada latihan? Bagi siapa yang ada kekeliruan dalam equation, boleh bertanya. Semua okey? Tak ada lagi. Okey. Kalau tak ada lagi, bagus. Jom kita pergi kepada latihan.
Okey. Soalan 46. Soalan 46. Okey, 46. Baik. So, tadi kita dah faham konsep. Tapi bila dalam exam, dalam membuat latihan, kita boleh menggunakan teknik. Okey. Baik. So, N tolak 8 bahagi 2 sama dengan 11. Kita nak nilai N. So, bahagi 2. Lawan dia darab. So, N tolak 8 sama dengan 11 darab 2. So, N tolak 8 sama dengan 22. Dan negatif 8 pindah jadi positif 8. So, N sama dengan 22 tambah 8. Dan N sama dengan 30. So, bubulah jawapan dia 30. Okey. So, kita mengamalkan teknik. Tapi ingat, bila mengamalkan teknik, kita kena faham konsep dia. Okey. Sekarang ni saya tambah satu lagi teknik. Bukan teknik. Orang panggil rujukan. Rujukan dengan meminta pertolongan Uncle Kal. Uncle Kal. Pakcik Kal. Okey, Pakcik Kal. Kita boleh minta bantuan kalkulator. Okey. Untuk nak check. Okey, nak check ataupun sebagai reference dulu. Sebelum nak mula, kita boleh tekan-tekan dulu untuk nak tahu apakah jawapan dia. So, barulah kita buat jalan kerja supaya kita dapat membantu diri kita menjurus ke arah jawapan yang sama. Okey. Saya pakai kasio ni dulu kasio gelap. Okey, macam mana nak buat? Jom tekan sama-sama. Okey, kita ambil variable yang apa kata yang standard iaitu x. So, tekan alpha x. Okey, ada kan huruf x. Ni x warna pink. Okey, x warna pink. Okey, alpha x. Okey, oh sebelum tu, sorry. Sebab dia ada pecahan. Okey, bila ada pecahan, kita buka kurungan dulu. Okey, delete balik. Okey, buka kurungan. Alpha x tolak 8 tutup kurungan. Okey. Lepas tu per. Per yang ABC ni. ABC ni per Per. Okey. 2. Okey. Lepas tu tekan alpha. Tekan CALC ni. Sebab dia ada simbol sama dengan warna pink. Simbol sama dengan warna pink. Okey, tekan alpha, tekan sama dengan. Lepas tu tekan 11. Okey, jangan tekan apa-apa lagi. Okey, dah masuk 11. Lepas tu tekan shift, tekan soft. Soft pun ada dekat dekat butang CALC ni. Okey, tekan shift, tekan soft. Dapatlah tekan shift lagi sekali, tekan soft. Tekan 2 kali. Shift soft. Dia akan bagi jawapan 30. Dapat tak? Aish, dapat tak Aish? Sir, ulang balik yang dekat over per 2 sir. Saya start kat situ. Okey, awak start kat situ. Okey, lagi sekali buka bracket. Alpha X tolak 8. Tutup bracket. Kemudian per yang ni. Yang butang ABC. Butang ABC. Butang ABC dia akan keluar per. Per dia macam ni. Ni per. Okey, lepas tu 2. Lepas tu tekan alpha sama dengan. Okey, yang ni butang CALC ni. Butang CALC ada sama dengan warna pink. Warna pink. Okey, warna pink. Lepas tu ada soft warna kuning. Soft. Okey, tekan alpha, tekan sama dengan tu. Lepas tu masukkan 11. Okey, kemudian tekan shift soft. 2 kali. Shift soft. Lepas tu tekan shift soft. Dia akan bagi X sama dengan 30. Dapat 30? Sir, saya punya calculator, saya tekan alpha. Saya tekan sama dengan, dia terus keluar negatif 4. Maksudnya dia calculate yang X minus 8 over 2. Dia terus calculate yang tu. Okey, awak apa? Classwiz Bukan, calculator biasa. Yang baru Calculator sikit. biasa. Baru sikit daripada saya punya. Okey, dia bagi negatif 4. Dia terus calculate yang X minus 8 over 2. Oh, awak dah tekan tak sama dengan tu? Sama dengan 11. Dah. Tak boleh sebab tekan sama dengan dia terus keluar negatif 4. Oh ya, dia tak ada butang sama dengan tak kat situ?
Ada ni. Okey, cuba lagi sekali. Lagi sekali ya. Saya rasa boleh ikut sama. Bismillah. Okey. Buka bracket, open bracket, lepas tu alpha x tolak 8, tutup bracket, lepas tu cuba ambil butang bahagi, bahagi 2, lepas tu tekan alpha, tekan sama dengan tu. Dia keluar tak sama dengan kat ni screen? Dia keluar negatif 4. Masih lagi keluar negatif 4 Ha. Cuba awak reset balik calculator. Sekejap. Tekan shift clear. Shift clear. Resetkan balik. Saya try sekali. Cuba. Bracket alpha X tolak 8. Tutup bracket. 8 bracket over 2. Lepas tu close bracket. Lepas tu bahagi 2. Then alpha sama dengan. Butang sama dengan. Dia stick keluar negatif 4. Dia keluar negatif 4 juga. Sekejap. Awak punya calculator yang mana? Saya nak cuba cari jap. Yang FX 570. FX 570 Okey. Bismillah. FX 570. Okey, saya cuba saya tekan jap. Alpha X, Alpha X tolak 8 tutup kurungan per 2, lepas tu alpha calculator. Oh, saya punya okey. Saya punya dapat 11, lepas tu shift solve. Dapat 30. Okey. Awak punya yang FX 570 yang kelabu cerah ke? Yang labu cerah. VN dia tulis VN 570 MS. Dia tulis FX 570 MS. FX. Saya dapat. Saya boleh dapat. Awak punya dekat skrin tu ada tak apa-apa tulisan kat atas tu yang kecil-kecil tu? Dia hanya tulis D ke? Ada tak huruf D sahaja? Ada. Kalau huruf D samalah dengan saya. Sekejap Awak tekan alpha ke tekan shift tadi? Tekan alpha. Alpha. Lepas tu awak tekan CALC bukan tekan sama dengan yang butang bawah sekali, yang sama dengan warna pink tu. Tekan CLC. Ya. Okey, saya tak tekan je. So, saya dah nampak dah. Awak salah faham, salah sama dengan tu. Okey, maafkan saya. Sama dengan yang dekat butang CLC tu. Sebab tu kita tekan alpha. Saya Dah try. nampak dah. InsyaAllah boleh dapat jawapan. Sama-sama dapat jawapan. So, Yang pasal lain dia dapat? saya tekan soft, lepas tu dia keluar X equals to kan? Betul. Tekan shift, solve lagi sekali. Nak dekat dah. Actually. Dah, lepas tu dia keluar X equals to 0. Ke kita kena letak variable kita sendiri? Jangan. Sekejap. Okey, tadi awak dah faham kan? Tekan alpha sama dengan tu kan? Okey. Dekat skrin awak ni open bracket. Okey, saya tulis kat sini. Open bracket. Dah tak nampak pula. Kena bantu ni sampai dapat. Okey, open bracket. Mana boleh ada? Mana ada huruf N. Okey, open bracket. Lepas tu X. Lepas tu tolak 8. Tutup bracket. Kemudian tekan butang bahagi. Lepas tu 2. Lepas tu tekan alpha CALC. Lepas tu tekan 11. Lepas tu tekan shift CALC 2 kali. Tekan shift CALC. Lepas tu shift CALC. Dapat X equals to 8. X equals to 8. Alah. Sekejap. Okey, yang dekat skrin ni, yang ni kat skrin ni tulis betul tak yang ni? Skrin ni. Ini. Tulis. Dia akan keluar macam tu. Buka bracket alpha batu X yang warna pink. Lepas tu tolak 8, tutup bracket, bahagi 2. Kemudian alpha sama dengan yang warna pink. Lepas tu 11, lepas tu tekan shift solve, lepas tu shift solve. Maksudnya shift calculator,
shift calculator. Oh, so tekan 2 kali lah. Ya, tekan 2 kali. Shift, maksudnya shift calculator, shift calculator. Oh, dapat 8 sir. Dapat 8 juga Alamak, tak dapat 30. Okey, tak apa, relax Ash. Yang lain, Classwiz okey, Classwiz. Boleh, dapat. Hajar dapat, Alisha dapat, Juan dapat, Batrisha dengan Hajar okey, dapat calculator. Dapat. Dapat Hajar dapat, Batrisha. Kasih okey, Kasih pun dapat, alhamdulillah. Baik. Sebab saya ada 3 calculator ni, so saya nak pastikan semua dapat. Tak apa. Aish, kita cuba next soalan. Lepas tu kita cuba calculator. Okey. Yang ni kaedah dia. Okey, yang ni lah kaedah menggunakan teknik. So dah dapatlah jawapan ni N sama dengan 30. Okey, next. Macam ni next. Okey. Sebelum kita nak buat jalan kerja, kita boleh tekan kalkulator untuk letak jawapan sebagai rujukan. Jom kita letak sama-sama. Okey, untuk Aish, kita cuba sama-sama Aish. Okey, tekan 4. Lepas tu alpha X tolak 12 alpha CALC. Lepas tu 2 buka kurungan 11 tolak 3 alpha X. Bukan alpha darab tau, alpha X. X warna pink tu. Alpha X, kemudian tutup kurungan, tekan shift CALC, tekan shift CALC. Semua dapat tak jawapan berapa? 3.4. Dapat tak 3.4? Oh, dapat sir, dapat. 1/5. Dapat 3.4. Betul lah. Ya, betul Aish. Betul, 3.4. Aish dapat Aish? Dapat. Alhamdulillah. Seronok. Yang lain dapat 3.4. So, yang ni saya tekan dia equal dia terus keluar kosong. Macam tadi tekan Tak equal. apa. Lepas tu kena buat 2 kali. Tekan shift CLC, Faham. shift CLC. Sebab yang shift CLC yang kali pertama dia nak kunci equation kita tu. Lepas tu kali kedua baru dia bacakan. Okey, semua dapat 3.4 ataupun 17/5. Kita ambil pecahan tak wajar, improper fraction. 17/5, betul? Okey, betul Okey, jom. So, itulah kaedah kalkulator untuk menjadikan rujukan supaya kita tak terpesong. Tak terpesong. Okey. So, bila kita dah ada rujukan tu baru kita boleh buat jalan kerja. So, kita gunakan teknik iaitu 4x tolak 12. Lepas tu 2 ini akan kembangkan expand kat dalam. So, jadilah 22 tolak 6x. Kemudian kita susunlah variable dengan variable, nombor dengan nombor. So, saya nak sebelah kiri variable, sebelah kanan nombor sahaja. Sebutan nombor sebelah kanan, sebutan algebra di sebelah kiri. So, 4x negatif 6x. Okey, negatif 6x ataupun tolak 6x. Nampak tak? Kita sebut tolak. So, tolak lawan dia tambah. So, tambah 6x. Sama dengan 22. Tolak 12. Lawan dia tambah 12. So, 4x tambah 6x. Sebabkan variable sama, maka kita boleh kacau nombor dia. So, 4 tambah 6, 10x. Variable kekalkan. So, sama dengan 34. Dan kita terus pindahkan 10. 10 darab x darab lawan dia bahagi. So, 34 bahagi 10. So, awak akan dapat jawapan 3.4 atau 17/5. So, pilihlah salah satu. So, masukkan jawapan 3.4 pada ruang jawapan. Okey, seronok. Okey, semua okey? Alright. So, kita memang kena minta bantuan. Kita perlukan pertolongan juga. Okey, Pakcik Kal ni. Sebab Pakcik Kal ni lebih pengalaman. Orang-orang tua kan? Uncle. Okey. Jom kita teruskan lagi. Baik. Soalan 49. Okey. So, dekat sini, dia kata, bila W berapa, bila untuk 10W sama dengan 70. So, kalau dia bagi equation siap-siap macam ni,
So boleh terus tekan kalkulator. Ya, jom tekan 10 alpha X. Lepas tu alpha sama dengan 70. Lepas tu shift kalkulator. So kita dapat X sama dengan 7 iaitu W sama dengan 7. Macam tu. Okey. Nampak tak? Kita guna teknik kalkulator. Okey, B. Bila 5X when 5X equals to 15, so 12X sama dengan berapa? So pun boleh minta bantuan kalkulator. So 5 alpha X, alpha sama dengan warna pink. So 15, lepas tu shift kalkulator, kita dapat X sama dengan 3. Okey, X sama dengan 3 dan kita nak tahu apakah nilai 12X. So masukkan 3 dalam X. So 12 kali 3 dapat 36. Okey, itulah jawapan dia. Okey, jom kita teruskan lagi. Tak ada apa-apa yang boleh teruskan lagi. Okey, yang ni. Baik. Macam biasa, kita nak buat rujukan dulu. Kita jadikan rujukan dulu. Okey, nak buat rujukan, nampak tak? Ni ada pecahan. Hati-hati, ada pecahan. Okey, jom buat sama-sama. Buka bracket. Okey, 3. Kita ambil per. Nak seeloknya ambil per. Per. Okey, per. Buka bracket lagi sekali. Yang ni untuk semua kalkulator tahu. Untuk dia boleh baca dengan lebih teliti dan lebih selamat. Okey, lagi sekali ya. Buka bracket 3. Buka bracket 3. Lepas tu per. Okey, per. Ataupun awak nak ambil bahagi pun boleh. Okey, lepas tu buka bracket 2. Dia tekan alpha X. Tutup bracket. Okey, jom saya buat juga. 2 alpha X. Tutup bracket. Kemudian tambah, buka bracket. Okey, tambah, buka bracket. Lepas tu 1 bahagi ataupun per, buka bracket, alpha X tambah 1, tutup bracket. Jom buat sama-sama. 1 bahagi ataupun per, buka bracket, alpha X tambah 1, tutup bracket. Kemudian alpha sama dengan warna pink. Okey, alpha sama dengan warna pink. Lepas tu tekan 0. Okey, lepas tu shift CALC, shift calculator 2 kali. Dia lambat sikit. Okey, dia lambat sikit. Sebab panjang, equation dia panjang, so dia tengah baca. Bagi calculator kelas Swiss, saya rasa cepat dah kot. Dia cepat sedikit je. Can solve. Semua dapat tak? Can solve. Dapat can solve. Dapat can solve. Okey, untuk yang kelas Swiss, dapat tak bacaan dia? Kelas Swiss, dapat tak kelas Swiss bacaan dia? Siapa yang kelas Swiss? Saya cuba kelas Swiss pula. 3 per 2 alpha X. Lepas tu tutup bracket, tambah open. Sebab kelas Swiss dia dah modernkan sikit. Okey. 1 per alpha X tambah 1. Lepas tu tutup kurungan. Alpha sama dengan 0. Lepas tu shift calculator. Shift sama dengan. Shift calculator, lepas tu tekan sama dengan. Oh, nombor dia panjang. Ya Allah. 1.33. Okey. Kelas Swiss dia boleh baca. Untuk yang Casio kelabu cerah dengan kelabu gelap, dia kata can solve. Mungkin sebab nombor dia terlalu kecil. Nilai S itu terlalu kecil. Tapi tak apa. Bila mana tak boleh dapatkan bantuan. Yelah orang tu kan. Dia dah jadi tepu lah. So dia macam tak boleh nak kira nombor-nombor yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. So jangan risau. Kita gunalah teknik. Okay, bila mana tak boleh dapatkan rujukan, kita gunalah teknik kita. Okay, jom. Untuk nak selamat dekat sini, okay, kita nak buat darab silang. Sebelum nak buat darab silang, dia ada, ingat macam semalam saya ada sebut, ada satu penyelesaian, tapi ada banyak kaedah. Okay, yang ni saya pilih kaedah yang di mana di sebelah kiri satu term, di sebelah kanan pun satu term dalam keadaan pecahan. So, 3 per 2X sama dengan negatif 1 per X tambah 1. Sebab tambah 1 per X tambah 1, saya pindahkan ke kanan jadi tolak. Tambah lawan ni tolak. Kemudian dekat sini saya buat darab silang. Okay, so saya darab silang.
So 3 kalikan dengan X tambah 1 sebab X tambah 1 itu adalah expression. So perlu letak dalam kurungan ataupun bracket. Sama dengan negatif 1 darab 2X. Okay, negatif itu kita boleh duduk kat bahagian atas dah, duduk dengan 1 tu. So negatif 1 darabkan dengan 2X. Kemudian 3 ini akan expand dalam bracket. So dapat 3X tambah 3 sama dengan negatif 1 pun expand dalam bracket. So negatif 2X. Kemudian saya pindahkan tolak 2X ke kiri dan tambah 3 ke kanan. So dapatlah 3X tambah 2X sama dengan negatif 3. Dan 5X sama dengan negatif 3. Dan X sama dengan 5 darab X pindah jadi bahagi. So negatif 3/5. So itulah jawapan dia, negatif 3/5. So sepatutnya jawapannya negatif 0.6. Kenapa kalkulator tak boleh baca? Menarik jawapan tu. Yang ni pun dia bagi 3/5. 3/5. 0.6. Kalkulator Classroom semua tak bagi jawapan. Okay. So dekat sini kita boleh belajar satu perkara lah, di mana mungkin kita masukkan apa yang kita masukkan dalam kalkulator itu sesuatu program yang kalkulator tak boleh baca, ataupun robot lah tak boleh membantu. So kita perlukan keupayaan otak kita. Macam tu. Itulah pengajaran dia. Okay. So pengajaran kat sini adalah robot hebat macam mana sekalipun, gadget hebat macam mana sekalipun, ciptaan Tuhan lebih power, iaitu otak kita lah. So dapatlah negatif 3/5. Itulah jawapan dia. So mungkin bagi siapa yang dia cuba masukkan masukkan dalam kalkulator dengan program yang betul, dia dapat negatif 3/5, boleh kongsikan. Ada siapa yang tekan kalkulator dapat negatif 3/5? Tak ada? Tak ada, betul, tak ada. Okey, tak ada. Okey. Tak ada bagi. Okey, tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Okey. So, alhamdulillah kita dah settle yang ni. Jom kita teruskan lagi. Okey, bismillah. Alright, 52. Okey, saya bagi peluang untuk 1 minit untuk awak buat. Cuba 1 minit. Latih diri. 1 minit. Okey, go. So, apakah jawapan dia? Kalau tekan kalkulator, awak punya rujukan adalah F sama dengan 2. Okey, siapa dah dapat boleh thumbs up. Dapat tak? X sama dengan 2. F sama dengan 2. Okey, alhamdulillah Alisha, Batrisha, Juan dapat. Okey, Aish dengan Hajar. Hajar pun dapat. Okey, Aish okey dapat. Sekejap, sikit lagi. Oh, boleh, jangan risau. Okey, pelan-pelan, relax. Okey, saya dapat, sir. Alhamdulillah. Okey. So dapat 2 kan. So 3F positif 3F pindah jadi tolak 3F tambah 11 pindah sini jadi tolak 11. So 9F tolak 3F sama dengan 23 tolak 11. Kemudian 6F sama dengan 12 dan F sama dengan 6 darab F darab lawan dia bahagi. So 12 bahagi 6 F sama dengan 2. Okey, alhamdulillah. Jom kita teruskan lagi. Mana soalan yang susah ni? Tak ada soalan susah ke? Okey. 56. Okey, kita buat sama-sama. Okey, first kali kita yang ni kena hati-hati, tengok betul-betul. Okey, Y dah duduk sorang-sorang, maksudnya Y dia punya koefisien dia dah 1, cantik dah. Cuma Y itu diganggu oleh tambah 1 dan darab 6. Okey, tak perlu kembangkan.
Jangan kembangkan, jangan expand. Sebab Y dia punya koefisien dia dah 1 dah. So, apa yang kita boleh buat adalah kita tahu yang 6 darab dengan Y tambah 1. Okay, 6 darab dengan Y tambah 1. So, darab lawan dia bahagi. So, Y tambah 1 sama dengan 6 per 6. Kemudian, Y tambah 1, kita jadi tolak 1. Y sama dengan 6 per 6 tolak 1. So, boleh tekan kalkulator. So, dapatlah 1 per 2. Betul tak? 6, 6, 3, 3 per 6, 1 per 2. Okey. Lepas tu kalau nak lebih yakin, nak double check, boleh tekan kalkulator. Okey. So dapatlah Y sama dengan 1 per 2. Okey, sebab ada setengah pelajar dia akan darab dulu, darab dalam. Sebab dia nak leraikan bracket. Betul lah tu. Itu pun betul juga. Tapi jalan kerja lebih panjang sikit lah. Okey. Dia macam seolah-olah pergi patah balik macam tu. Yang ni dah tolong simplify dah sebenarnya. Okey, jom teruskan lagi. Tak ada soalan kan? Tak ada soalan, kita boleh teruskan lagi. Okey. X tambah 5 per X sama dengan 7 per 3. Kedua-dua bahagian single term tapi dalam bentuk fraction. So, kita boleh guna teknik cross multiplication. So, 3 darabkan dengan X tambah 5 sama dengan 7 darabkan dengan X. So, kita expandkan 3 darab X, 3 darab positif 5. So, dapatlah 3X tambah 15 sama dengan 7X. Okay. So, dekat sini kita tengoklah. Okay, dekat sini kita nak pastikan X kita mesti koefisien dia positif 1 dan berkuasa 1. So, kita tengoklah nombor mana yang lebih besar dekat variable itu. 7 dengan 3, 7 lagi besar. Maka 7 itu duduk diam-diam. Kita pindahkan 3X tu. Macam tu. Okay. So, 15 sama dengan 7X tolak 3X sebab positif 3X pindah jadi tolak 3X. Kemudian 15 sama dengan 4X dan kita pindahkan 4 darab lawan dia bahagi 15 bahagi 4 sama dengan X. Itulah jawapan dia. Okey. So macam biasalah, jangan lupa tulis kat ruang jawapan. Okey, kalau ada soalan boleh mencelah tau. Okey, boleh apa kata masuk line. Okey. So teruskan lagi. Tak jumpa lagi soalan susah. Okey, soalan yang melibatkan geometri. Geometri. Dan ada setengah kawan-kawan kita yang bila nampak aja bentuk-bentuk dia dah mula dah. Dia macam alah bentuk. Lepas tu dah cuak dah. Luas apa perimeter apa. Okey. Ada kawan-kawan kita yang macam tu. So jangan risau. Yang penting kita kena faham dan kenal nama bentuk-bentuk itu dan karakter bentuk-bentuk itu. Okey. So dekat sini dia bagi tahu A, B, C, D adalah square. Square bermaksud segi empat sama. So bila sama, maksudnya setiap sisi mesti nilai dia sama. Okey, maksudnya dekat sini pun 7, dekat sini pun 7, dekat sini pun 7. Lepas tu soalan dia kata find the value of X. So kita tahu yang X tolak 4 ni sama dengan 7. Okay, so kita bagi tahu lah yang X tolak 4, nilai dia sama dengan 7. So apakah nilai X? So X sama dengan negatif 4 pindah jadi tambah. So 7 tambah 4, X sama dengan 11. So itulah jawapan dia. Okay. Baik, kita teruskan B. Okay, dia bagi tahu square ABCD and isosceles triangle. Isosceles tu adalah sama kaki. Okay, sama kaki. Lagipun dia dah bagi clue kat sini nampak. Dia tanda kat sini je, 2 ni je. Maksudnya sini pun X tolak 1. Yang ni tak sama. Okay. Kaki je sama. Tapi dia punya bontot dia tak sama. Tak sama panjang bontot dia. Okay. Tapi dia bagi tahu have same perimeter. So kita kena faham apa itu perimeter. Perimeter adalah hasil tambah panjang sekeliling. Bahasa mudah kita campur semua panjang sekitar bentuk itu. Maksudnya A ke B. Okay, kalau yang segi empat ni A ke B panjang AB campur panjang BC campur panjang CD campur panjang DA. Itu adalah perimeter.
ukur keliling, betul? Betul Aish, ukur keliling. Okey. Kalau kita faham ukur keliling maksudnya kita kena campurlah semua. Campur semua yang keliling bentuk itu. Okey, so dan kita dah faham apa itu isosceles, iaitu sama kaki. Sama kaki hanya kaki saja sama, bontot tak sama panjang. Kalau yang sama setiap sisi itu sama namanya equilateral. Okey, equilateral. Kataan equi itu maksudnya semua sama. Equilateral itu adalah segitiga sama sisi. Baik. So, kita tahu yang kita bagi tahu lah yang perimeter untuk segi empat sama dengan perimeter segitiga. Okey. Lepas tu kita campurkan, kita dah tahu nilai X itu 11. So, nilai X 11 apa? Nilai panjang square ni adalah 7. So, 7 kalikan dengan 4. Sebab kita ada 4 sisi. 4 sisi yang sama panjang. So, 7 kali 4 sama dengan, dekat sini dia suruh apa? Dia suruh cari panjang FG. So, X dekat sini sama dengan X kat sini. So, kita dah boleh masukkan 11 dalam ni. So, 11 tolak 1, 10. Okay. So, sini pun 10. So, sama dengan 10 tambah 10 tambah panjang FG. Macam ni. Okay, so dapatlah 7 kali 4, 28 sama dengan 20 tambah FG. Jangan gabung. Sebab dia operasi tambah. Jangan. Sebab ada kawan-kawan, ada juga segelintir daripada kita, 20 tambah FG, dia pergi jadi 20 FG. Dia pergi jadi 20 FG. Salah tau? Salah. Okay. Sebab kalau digabungkan oleh tambah dengan tolak, kita tak boleh rapatkan soft dia, tak boleh gabungkan dia. Okay, so kita pindahkan tambah 20 ke kiri, jadilah tolak. So, 28 tolak 20 sama dengan FG, panjang FG. Dan dapatlah nilai 8. So, itulah jawapan dia. Okay, panjang FG 8 cm. Okay. Tak ada soalan lagi? Kita boleh teruskan. Okay, teruskan. Sebab linear equation mudah. Best. Soalan best. 61. 61 dengan 62. Oh, biasanya. Okay. 61, saya nak awak cuba dulu. Bagi awak warm up, apa kata exercise otak tu. Okay, cuba buat. 61. Dia ada standard form. Saya rasa awak dah belajar kot standard form dalam IGCSE. Nanti awak akan belajar standard form dalam form 3 nanti. Form 3 KSSM. Standard form ni 4 kali 10 kuasa 3 dengan 6 kali 10 kuasa 4. Apa boleh cuba dulu? Okay, saya nak bagi awak peluang untuk cuba dulu. Apakah nilai W? Oh, awak kena kreatif tau. Okey, dalam matematik awak boleh kreatifkan diri. Jangan terlalu rigid ataupun jangan terlalu bulat-bulat tengok ikut soalan tu. Ikut nombor tu. Okey, bagi siapa yang dah boleh thumbs up. Oh, ya Alisha, alhamdulillah. Okey, siap.
Okey, yang lain jadikan pembakar semangat bila mana ada kawan kita yang dah siap. Kan bila lagi-lagi dalam kuis ataupun exam, tiba-tiba ni ada kawan kita dah siap, kita macam pandang dia. Dia dah siap. Laju gila. Macam tu lah. Lepas tu kawan yang dah siap tu dia rasa insecure macam alamak semua pandang aku. Aku cepat sangat ke siap? Okey, Juan, okey. Alhamdulillah bagus. Okey. Kita bagi peluang untuk Batrisha pun dah siap, alhamdulillah. Hajar pun dah. Aish, bakar semangat Aish. Oh, Aish pun dah. Okey. Jom kita check jawapan. Tengok dapat W sama dengan berapa. Okey, bagi siapa yang dah siap tu bolehlah cuba tekan kalkulator. Boleh tak dapat jawapan W tu. Okey. Maksud saya jadi kreatif tu bila mana dapat macam ni, diingatkan dia sekali, yang boleh rapatkan soft, yang boleh duduk rapat-rapat adalah nombor dengan algebra. Tapi bila nombor dengan nombor, dia akan diasingkan oleh darab. Dia tak boleh gabung. Okey. Sebab ingat lagi, tak tahu saya ada pernah sebut. Okey, macam ni 3 darab 5, kita tak bolehlah gabung jadi 35. Okey. Macam 3 darab M, kita boleh rapat-rapatkan dia jadi 3M. Tapi dalam konteks nombor dengan nombor, kita tak boleh rapat seperti mana nombor dengan huruf. Okey. So, apa yang kita boleh buat? Kita nak kreatifkan diri. So, saya membuat 10 kuasa 3 dengan 10 kuasa 4 ataupun 10 itu dijadikan sebagai bentuk ataupun huruf. Tak kisahlah huruf apa-apa pun. Okey. So, saya buat macam ni lah. Saya nak buat jadikan 10 itu sebagai huruf. Sebab 10 dengan 10 benda yang sama, nombor yang sama. So, saya let 10 ini Y ataupun X. Tak kisah mana-mana huruf. So, 5 darab W tambah 4Y kuasa 3 sama dengan 6Y kuasa 4. Nampak tak? Nampak cantik sikit. Kita boleh otak kita tu boleh lebih cerdas nak terus selesaikan. So kita kembangkan 5W tambah 20Y kuasa 3 sama dengan 6Y kuasa 4. Okey. So kita yang mana yang ada Y duduk satu bahagian, yang mana bukan Y duduk satu bahagian. So 5 W okey sama dengan 6Y kuasa 4 tolak 20Y kuasa 3. Oh, sebabkan dia Y dia kuasa dia tak sama. Okey, dia punya Y dia walaupun huruf sama tapi kuasa tak sama, kita tak boleh tolak terus. Tak boleh tolak 6 tolak 20 terus. Okey. So dekat sini 5W sama dengan saya faktorkan Y yang paling kecil itu Y kuasa 3 lah. So Y kuasa 3 bawa keluar, faktorkan Y kuasa 3 sebab kedua-dua term itu ada huruf yang mempunyai kuasa yang sama. Okey. So saya keluarkan Y kuasa 3. So dekat dalam tinggal 6Y tolak 20. Cikgu, bolehlah faktorkan nombor pula 6 dengan 20? Lah, boleh. 6 dengan 20 ada dalam sifir 2. Okey. So saya keluarkan 2 pula. So 5W sama dengan 2Y kuasa 3. So dekat dalam ni adalah 3Y tolak 10. Macam tu. Okey. Kemudian kita nak buat apa? Kemudian kita nak W saja sebab dia punya fokus kita adalah W. Okey. So dekat sini kita nak W mesti duduk seorang-seorang. Mestilah koefisien dia positif 1. Okey. So maka kita pindahkan 5 darab W, darab lawan dia bahagi. So W sama dengan 2Y kuasa 3 darab 3Y tolak 10 bahagi 5. So W sama dengan, so kita dah ringkaskan, dah jadikan W duduk seorang-seorang, maka kita boleh gantikan balik Y dengan 10. So 2 darab 10 kuasa 3 darab 3 kali 10 tolak 10 bahagi 5. Kan cantik sikit. So kita boleh tekan kalkulator terus. Jom kita tekan. So 2 kali 10 kuasa 3. Kemudian kalikan dengan 3 darab 10 tolak 10. Lepas tu bahagi 5.
Semua dapat 8,000. Okey, Juan dapat. Alhamdulillah. Alisha pun dapat. Yang lain, Aish pun dapat. Patricia dengan Hajar dapat. Dapat juga. Okey, bagus. Alhamdulillah. So, jawapan dia 8,000. Okey. So, yang ni adalah teknik kita menukarkan nombor kepada simbol ataupun huruf pun boleh. Sebab yang nak selesaikan masalah math ni adalah kita. So, kita boleh kreatifkan diri untuk memudahkan urusan kita sebenarnya. Okay? So, macam tu juga dalam kehidupan kita. Kita perlu kreatifkan diri kita supaya kita boleh selesaikan masalah hidup kita. Macam tu. Okay, 62. 62. Senang je. Cuba buat. Saya bagi masa 1 minit je. Okay, 30 saat. Okey. Dah. Okey, belum. Okey, belum. Okey, Alisha. Alhamdulillah, dah juga. Okey, masa tamat. Okey. Ingat, be kreatif. Be kreatif. Kalau perasan, sebelah kiri itu kan semua nombor saja. Okey. So, apalah sangat kita guna kalkulator. Okey, gunalah kalkulator. So, 1/1/2 per 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4. Tekan sama dengan. So, kita akan dapat dalam bentuk improper fraction 25/12 sama dengan P/12. Okey. Lepas tu, darab silang. Ataupun okey, yang ni adalah teknik juga. Okey, teknik bila mana dua di belah kiri dan di sebelah kanan hanya satu term dan dua-dua dalam bentuk pecahan dan di bahagian denominator adalah nombor yang sama. Okey, lagi sekali, di sebelah kiri satu term, di sebelah kanan pun satu term dan dua-dua adalah pecahan dan dua-dua punya denominator nombor yang sama. Maka kita boleh cancelkan terus. Itu adalah teknik tau. Okey, teknik. Kita boleh cancelkan terus. So, jawapan dia 25 sama dengan P. Itulah jawapan dia. Okey. Ada soalan setakat ni? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tak ada. Juan wakil, dia turut thumbs up. Okey, bagus. Teruskan lagi. Jom teruskan lagi. Ya, saya, Patricia. Nasib ada yang bertanya. Kalau dia kata show all your working, still boleh guna calculator, boleh? Boleh. Yang ni sebab ini pun working juga, working kita juga sebenarnya. Okay, show all your working. Right, bagus soalan tu. Okay, yang apa kata yang kenapa dia kata macam ni sebab yang ni kita boleh tekan calculator je dapat 25/12, lepas tu bawa naik 12 kali dah settle, dapat bubur 25. Tapi dia nak bukti lah. Takkan kita nak screenshot kalkulator kita kan, lepas tu tampal dekat dalam kertas. Mana boleh. So, tunjuklah 1, 2 macam tu. Okay, show all your working. Baik. Next, pergi lagi. Mana yang ni dah. Okay, ni dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat. 5n is the mean of the three numbers 391 and n-1. So, kita kena faham apa itu mean. Ada dalam statistik.
Okey, dalam statistik ataupun apa yang panggil measure of dispersion. Measure of dispersion. Okey, so mean bermaksud hasil tambah semua data dibahagikan dengan bilangan data. Okey, hasil tambah semua data, ini adalah data. Ini data, ini pun data, ini adalah data, bahagikan dengan bilangan data. Okey, itu adalah mean. So, yang ni adalah nilai mean. 5N. So, dekat sini kita faham 391 tambah N tambah N tolak 1 bahagi bilangan data. Ada 3 data. 1, 2, 3. So, nilai dia adalah 5N. Dah membentuk satu persamaan ataupun equation. So, macam biasalah kita selesaikan. Bawa naik 3, bahagi lawan dia darab. So, 391, 1N tambah 1N, iaitu 2N tolak 1. Oh, kita boleh settlekan 391 tolak 1, jadilah 390. Okay, kita boleh selesaikan 2 atau 3 perkara dalam satu jalan kerja. So, 390 tambah 2N sama dengan 15N. Sebab kita dah tahu dah 3 darab 5N. So, kita boleh darabkan terus 15N. So, macam biasa, algebra dengan algebra, nombor dengan nombor. So, 390 sama dengan 15N tolak 2N. So, 390 sama dengan 13N. Dan N sama dengan 390 bahagi 13. So, kita akan dapat jawapan N sama dengan 30. Nampak tak? Dia punya subjek di sebelah kanan, jawapan di sebelah kiri. Boleh jadi subjek di sebelah kiri, jawapan di sebelah kanan. Okey. Semua okey untuk linear equation? Faham banyak? Okey, Alisha, alhamdulillah faham. Aish, okey, alhamdulillah faham. Hajar, okey. Banyak sangat, alhamdulillah. Kenapa N tolak 1 dikira satu data? Cantik soalan tu. Okey, kenapa dikira satu data? Sebab, okey, kalau dalam soalan statistik, dia punya clue dia adalah yang ni. Clue dia adalah koma. Koma. Bukan koma yang bahasa Perak tu. Koma. Ni koma. Koma ini nak bagi tahu apa tu, perpisahan antara data dengan data. So 391, N, lepas tu dan. Ni pun perkataan yang memisahkan. Dan N tolak 1. Okey, 390 satu data. N data yang kedua. Dan N tolak 1 data yang ketiga. Tu dia punya clue dia. Okey. So dekat sini, kalau dalam algebra, data boleh jadi dalam bentuk nombor, boleh jadi dalam bentuk, boleh jadi dalam bentuk sebutan nombor, boleh jadi dalam bentuk sebutan algebra, boleh jadi dalam bentuk expression. Okey, dekat sini dia nak ajar awak lah, nak bagi tahu yang data boleh jadi dalam bentuk sebutan nombor, sebutan algebra dan juga expression. Okey, sama-sama. Jom kita teruskan lagi. Masa is time. Okey. Dah habis dah. Oh, dia dah masuk simultaneous equation. Ini akan masuk minggu depan. Okey, minggu depan. Okey, so nak cari mana lagi? Mana yang ni menarik sikit. Okey. Yang ni. Jap. Sebab yang ni adalah, yang ni walaupun soalan extended tapi kenapa senang. Betul lah, bab kata apa, siapa yang ada bagi tahu kan. IG section ni direct je soalan dia. Alah. Tak apa, kita bagi awak warm up lah. Bukan warm up, maksudnya jadikan tangan itu sebagai saksi. Saksi yang awak buat jalan kerja. Okey, ni buat A, soalan 54. A dengan B. Cuba buat. Soalan 54, soalan 54, A dengan B, lepas tu soalan 55. Okey, sebagai tangan itu jadi saksi lah. Bila awak menulis, dia akan terus tolong masuk dalam storage, dalam short term memory, dalam long term memory. Okey, cuba buat.
Okey, latih diri untuk satu soalan 1 minit. Oh iyalah, ni paper 2. Patutlah. Yang macam banyak ayat-ayat tu dalam paper 4. Ni seolah-olah ni kertas 1, paper 4 tu kertas 2. Okey, tengok adakah Alisha lagi yang jadi orang pertama yang siap dulu? Ataupun mungkin ada seseorang yang buat kejutan? Oh, Batrisha, bagus. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Okey, Batrisha dah siap. Alisha, okey, alhamdulillah. Okey. So kita tunggu Hajar, Juan dengan Aish. Hajar pun dah siap, alhamdulillah. Juan pun dah siap, alhamdulillah. Aish, tak apa. Awak masih lagi apa kata ni memegang nombor 5. Itu adalah satu kebanggaan juga tu. Okey. Biar lambat, yang penting selamat. Tapi jangan terlalu lambat pula. Okey, saya dah nampak dah Aish dah sikit lagi dia nak siap dah tu. Alhamdulillah siap. Okey. Okey, jom. Dia yang best maths ni sebenarnya kita tengah berkomunikasi dengan dia. Sebab dia tengah bagi tahu, dia tengah menceritakan masalah dia. Kita menjadi pendengar yang baik dan kita tolong bagi kata macam kita kalau kawan kita ada masalah, kita jangan terus tegur, jangan terus nasihat. Kita bertanya balik supaya dia sendiri yang dapat solusi macam tu. Okey. So 7 tolak 3n sama dengan 11n tambah 2. Okey. So 7 tolak 3n sama dengan 11n tambah 2. So dekat sini kita nak settlekan nilai n. So kita pindahkan negatif 3n ke kanan dan positif 2 ke kiri. Jadilah 7 tolak 2 sama dengan 11n tambah 3n. So 7 tolak 2, 5. Dan 11n tambah 3n, 14n. Dan 14n kita nak pindahkan 14 jadi bahagi. So 5/14. Itulah jawapan dia. Okey, 5/14. Okay, next. Pi tolak 3 bahagi 5 sama dengan 3. So, bahagi 5, lawan dia jadi darab. So, Pi tolak 3 sama dengan 3 kali 5, 15. Dan negatif 3 lawan dia jadi tambah. So, Pi sama dengan 18. Ini pun teknik juga di mana kita boleh terus kira dalam kepala kita. Tak perlulah nak tunjuk 15 tambah 3 dah, tak payah. Macam tu. Okay, dekat sini pun dah boleh ringkaskan lagi jalan kerja. Okey. Tapi kalau saya suka yang jalan kerja yang teliti. Okey. Oh, abang. Minta maaf. Abang, sekejap. Abang dengan kakak nak dengar dulu. Sabar. Okey. Yelah, saya tengah bercakap. 1 tolak pi bahagi 3 sama dengan 4. So, 3 bahagi lawannya jadi darab. So, 1 tolak pi sama dengan 4 kali 3, 12. Dan negatif pi, nampak tak? Negatif pi. Kita nak positif. So, why not kita pindah negatif pi jadi tambah pi. So, 1 tolak 12 sama dengan positif pi. Dan pi sama dengan negatif 11. Okey, itulah jawapan dia. Okey, semua dapat sama? Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Tepuk untuk diri sendiri. Okay. Hebat. Okay. So, awak dah faham linear equation. InsyaAllah, untuk Sabtu depan, kita akan masuk simultaneous equation. Persamaan serentak. Okay. Dalam persamaan serentak pun melibatkan linear equation. 2 linear equations.
Okay, so dah habis yang tu. InsyaAllah kita akan cuba masuk soalan-soalan dalam paper 2. Nak bagi awak nampak paper 2 tu macam mana. Okay, yang ni adalah paper 1 yang memang direct. So paper 2 kita akan tengok contoh-contoh soalan untuk indexes, untuk linear equation, untuk simultaneous equation, dengan algebra, factorization, dengan bracket and simplifying. Okay, so takat ni okey. Linear equation itulah secara secara penuh berkenaan dengan linear equation. So kita round table. Tanya ada sebarang pertanyaan ke ataupun kekeliruan lagi ke? Aish? Saya nak tanya Hey. lah yang nombor 55 tu. Macam mana saya Okay. dapat negatif 11 sebab saya dapat 11 je. Awak dapat apa? Dapat 11 je. Positif Awak 11. dapat 11 je. Baik. Kenapa awak dapat 11 je? Mungkin awak letak 12 tolak 1. Okey. Jadi kalau ikutkan kat sini, kalau perasan kat sini, okay, mungkin kaedah lain. Saya tunjuk kaedah lain. Okey. 1 tolak P sama dengan 12. Dan awak pindahkan 1. Kan? Betul tak? Negatif P sama dengan 12 tolak 1. So, dapat negatif P sama dengan 11. Awak dapat macam ni ke? Sir. Okey. Tapi kena ingat, bila mana huruf itu nak dijadikan sebagai subjek, dia mesti koefisien dia adalah positif 1. Benda yang positif. Negatif P, okey, negatif P ni sebenarnya, okey, negatif P ni sebenarnya negatif 1 darab P. Ingat lagi, kalau tak ada nombor kat depan, bermaksud dia adalah 1. So, kalau dia bernegatif P, bermaksud dia adalah negatif 1 darab P. So, kita nak jadikan positif. So, ada negatif 1. So, negatif 1 darab P, lawan dia adalah bahagi dengan negatif 1. So, dekat sini, kita akan buat macam ni lah. P sama dengan 11 bahagi negatif 1. Tu nak bagi nampak telitinya. Okay. So, negatif P adalah negatif 1 darab P. So, negatif 1 darab. So, darab lawan dia bahagi. Sebab kita nak P nilai yang positif. Koefisien dia positif. So, 11 bahagi negatif 1. So, dapatlah negatif 11. Kalau just letak negatif sign dekat 11, boleh kan? Boleh juga. Maksudnya kita pindahkan negatif tu. Boleh? Okay, itu adalah teknik juga. Tapi ini adalah konsep. Yang saya tunjuk adalah konsep. So, daripada konsep awak faham ni, bolehlah awak guna teknik di mana awak boleh ringkaskan jalan kerja. So, dekat sini, negatif P sama dengan 11. So, P sama dengan negatif 11. Okey. Okay, sir. Thank you. Okey, bagus. Bagus, Aish. Yang penting awak faham. Okey, Batrisha pun thank you juga sebab bertanya tadi. Okey. Alright, okay, dah bagus lah. Aish dah bagi kita nampak lagi. Oh, macam ni rupanya. Okay, kena hati-hati. Sebab ada juga jawapan kawan kita yang dapat jawapan positif. Sebab dia lupa nak settlekan yang negatif P tu. Okay, next. Juan, ada soalan? Okay, Chun. Batrisha? Tak ada. Okay, Alhamdulillah. Alisha? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, Alhamdulillah. Hajar? Tak ada, sir. Tak ada. Alhamdulillah. So, seronok sebab semua dah faham. Alhamdulillah untuk linear equation itu adalah basic. Sebab memang sepanjang kelas ni saya nak tunjuk yang basic sebab kita kena kuatkan kita punya akar kita. Okay? Akar matematik. Barulah kita boleh dapat pohon yang cantik, bunga yang cantik, daun-daun yang sihat macam tu. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua, jaga diri dan jumpa minggu depan hari Sabtu. Assalamualaikum. Thank you, sir. Hai, thank you semua. Thank you, sir. Hai, sama-sama. Thank you, sir. Thank you juga.